Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan mulakan dengan membaca Al-Quran, surah Al-Hadid, muka surat 538, ayat yang keempat insyaAllah sampai ayat 11. InsyaAllah kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat-selawat kita kepada junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sedar ataupun tidak, kita dah masuk bulan Sya'ban. Hari ini dah 17 Sya'ban. Maknanya hanya beberapa hari saja lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Sebab tu lepas pada 15 Sya'ban ataupun selepas nisfu Sya'ban. Nisfu ni maksud dia apa dia? Nisfu ni maksud dia setengah. Sebab tu kalau nama Ahmad Nisfu, maknanya Ahmad setengah. Setengah lagi pas mana tak tahu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu lepas pada 15 Sya'ban, maka haram bagi kita untuk melakukan ataupun untuk kita berpuasa sunat. Kecuali beberapa orang sahaja yang dibenarkan untuk melakukan ibadah puasa. Di antaranya orang yang puasa qada dibolehkan untuk berpuasa lepas 15 Sya'ban. Kemudian orang yang berpuasa kifarah. Kemudian orang yang berpuasa nazar. Kemudian orang yang berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Makna dia sebelum masuk bulan Sya'ban lagi dia duk buat dah. Dia duk buat dah sunat Isnin Khamis. Dan juga sunat puasa seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, iaitu ghaini buka, esok puasa. Kemudian buka, kemudian berpuasa. Yang buat waktu bila ni? Sebelum masuknya bulan Sya'ban. Itu saja yang dibenarkan. Yang lain tak boleh. Yang lepas 15 ni pun Sya'ban baru terengin. Terengin lah nak puasa bulan Sya'ban. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab sebelum tu dia tak buat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bila nak masuk bulan Ramadan, sudah pastilah bagi orang yang beriman dia rasa seronok ni, tak tahu nak abang dah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merasa gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kata ulama, orang duk tengok dia duk cat rumah. Orang tanya, Mak Long ni nak buat kenduri ke yang cat rumah ni? Dia kata, "Dak
Ni nak sambut Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tebal rumah dia, dia tebal rumput. Dia tebal rumput yang ada di kawasan rumah dia. Dia perelok kawasan rumah dia dan sebagainya. Dia hias bagi cantik-cantik rumah dia. Semata-mata untuk menyambut Ramadan. Maka kata Nabi, haramallahu jasadahu ala niran. Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu cek balik diri kita ni. Rasa seronok ke tak seronok dengan kedatangan Ramadan. Ada setengah orang dia duduk menengung. Tanya pasal apa ni, dia tahu Ramadan nak main dah. Tu tak boleh makan siang dah. Dia kira nak deras makan siang dah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu sebelum nak masuk Ramadan, sepatutnya kita kena buat persiapan yang wajib kita kena lakukan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Di antaranya kata ulama, yang pertama kita kena siapkan diri kita, perkemahkan diri kita. Iaitulah yang pertama, iaitulah berkaitan dengan akidah kita. Sebab kalau akidah kita rosak, maka segala amal ibadah kita akan terbatal. Habis amalan kita terbatal. Bila terbatal, maka rosak habis segala amal ibadah yang kita buat selama ini. Akidah ni macam mana? Sebab tu kita ni diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid. Apatah lagi bila hari ni kita tengok ramai orang, kebanyakannya belajar melalui TikTok, melalui YouTube, melalui media-media masa. Sebab tu masjid ni kurang dapat sambutan. Bila main tok guru main belajar ilmu tauhid, dia tak mau mengaji. Sampai kan ada seorang ustaz dalam YouTube tengok, dia kata apa? Dia kata kalau hangpa main masjid, hangpa tengok ada ustaz duk ngajak sifat 20, hangpa turun daripada masjid pi kena cendol di pasar malam. Allahu akbar. Dia kata puak ni duk mengarut. Allahu akbar. Kita duk mengajak ni, tok guru kita duk mengajak sifat 20 ni lama mana dah. Melalui sifat 20 ni lah kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hari ni bila dimainkan balik berkaitan dengan surah Taha ayat yang kelima. Kalau kita buka dalam surah Taha ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat mutasyabihat yang kita duk dengar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah bersemayam di atas arasy. Tadi juga ayat yang kita bacakan tadi juga, fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang mana Allah Ta'ala Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kita mengaji, kita baca terjemahan, sudah pasti akidah kita mengatakan bahawa, i'tiqad kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy. Sebab tu kita bila kita tak mengaji ilmu tauhid, dia akan mai pendapat-pendapat yang boleh merosakkan akidah kita kalau kita tak belajar ilmu tauhid. Sebab itu kata ulama, kalau setakat menterjemahkan ayat tersebut, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah bersemayam di atas arasy. Kalau setakat terjemahan tak ada masalah. Dia masalah bila pi tafsir. Bila orang tanya bagaimana Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, maka dia jawab Allah Ta'ala ni di atas, arasy ni di bawah. Hak ni yang masalah. Sebab tu kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kita akan terpengaruh dengan jawapan yang diberikan oleh golongan yang tidak sealiran dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu tuan-tuan ataupun ibu ayah sekalian boleh buka laman web JAKIM. Buka laman web JAKIM, kita akan jumpa bagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh JAKIM berkaitan dengan orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat. Kita tengok apa yang ditanya kepada JAKIM.
Ada orang tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah hukum jika seseorang itu mempercayai Allah itu bertempat, mempunyai ruang dan arah? Setahu saya sejak kecil umat Islam tidak pernah kata Allah Ta'ala itu bertempat atau dilingkungi ruang arah, sama ada tempat atas ataupun bawah. Tetapi sejak akhir-akhir ini ada sebahagian ajaran seperti ajaran Wahabi yang mendakwa Allah Ta'ala bertempat. Apa hukumnya orang yang i'tiqad macam itu, Ustaz? Maka jawab pegawai JAKIM, Waalaikumsalam. Barang siapa yang beriktikad Allah Ta'ala itu bertempat, maka dia sesat, kerana itu bukan akidah Islam dan dia perlu kembali bertaubat, memeluk Islam semula, kerana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu golongan ulama salaf menyatakan ayat tersebut dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama, bila ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka pendapat yang pertama menyatakan bahawa wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Hak tu selamat. Jangan piduk pandai-pandai. Dan yang kedua, ulama salam menyatakan bahawa yang disebut dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yakni Allah bersemayam di atas arasy, maka ditakwilkan oleh ulama salaf dengan mengatakan bahawa duduk di atas arasy itu ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita faham. Bahasa mudah kita faham. Sewaktu almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, baginda duduk di atas tahta selama 25 tahun. Adakah dia duduk di atas tahta tu 25 tahun tak pergi mana? Jawab dia, tak. Maksud duduk di atas tahta 25 tahun tu, maksud dia apa dia? Maksud dia berkuasa selama 25 tahun. Hak tu yang mudah kita faham. Sebab tu kita kena belajar ilmu tauhid. Bila kita tak faham ilmu tauhid, kita akan menyamakan Allah ni dengan makhluk. Sebab tu kata, kalau kita buka dalam laman web JAKIM, akan memberi penerangan yang terperinci kepada kita. Sebab tu bahaya hari ini bila kita tak belajar ilmu tauhid, kita bimbang, takut akidah kita tak betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka merosakkan segala amal ibadah kita. Kemudian bila orang tanya kita, Ustaz kata Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tetapi mengapa kita selalu kata Allah Ta'ala ni ada di mana-mana? Nak jawab ke mana? Kita duk kata Allah Ta'ala ni ada di mana-mana. Sebab itu bila kita sebut Allah Ta'ala ada di mana-mana, kata ulama bukan merujuk kepada tempat, tetapi merujuk kepada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Maknanya kita ni sentiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu maksud Allah Ta'ala ada di mana-mana. Sebab dia bukan merujuk kepada tempat, tetapi merujuk kepada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Syed rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut seandainya Allah Ta'ala duduk di atas arasy, sebelum ada arasy, Allah Ta'ala duduk atas apa? Kan? Hak tu yang selalu Tuan Guru, almarhum Tuan Guru tanya kepada kita balik. Maknanya Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Tetapi yang berhajat kepada Allah ialah makhluk. Sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh. Kemudian dia buat main dalil pula. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak duduk di atas arasy, kenapa pada malam Isra' wal Mi'raj Nabi SAW dijemput naik sampai ke Sidratul Muntaha? Kita nak jawab guna. Kan? Bukankah Allah Ta'ala duduk di atas arasy? Maka jawab para alim ulama menyatakan bahawa Nabi SAW
dijemput sampai ke Sidratul Muntaha. Bukanlah Allah Ta'ala itu ada di atas langit dah. Tetapi tempat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk bertemu dengan Allah, tempat tu adalah tempat yang paling special, tempat yang paling istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawapan dia. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala tak guna perkataan kekasih. Allah Ta'ala tak guna perkataan Rasul. Tetapi Allah Ta'ala guna perkataan hamba. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan hamba? Rupa-rupanya status hamba di sisi Allah adalah sangat mulia. Subhanallah, tabarakallah. Maknanya status hamba ni adalah status yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni duduk atas muka bumi Allah ni, buatlah hidup kita ni cara hamba. Cara hamba. Kalau kita buat cara seorang yang sombong, seorang yang takabur, seorang yang riak dan sebagainya, maka kita sudah pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan hamba merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah hamba yang paling istimewa, paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pada malam Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu berasa dalam keadaan duka cita selepas kematian bapa saudara dia Abu Talib yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kemudian meninggal pula isteri kesayangan baginda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi berdakwah di Taif, maka pada waktu itu dakwah Nabi ditolak oleh penduduk-penduduk Taif pada waktu itu. Yang menyebabkan Nabi rasa sedih sangat. Sebab pada waktu itu orang mula sudah tidak terima Islam pada waktu itu. Sehingga kan Nabi SAW menyebut, Ya Allah, ke mana lagi aku nak bawa Islam ni, Ya Allah. Sebab di Mekah orang dah tak terima Islam. Pergi berdakwah di Taif, Nabi dibaling dengan batu dan sebagainya. Yang menyebabkan Nabi rasa sedih yang amat sangat. Sehingga kan Nabi berasa duka cita yang amat sangat. Sebab itu dijadikan peristiwa Isra wal Mi'raj dengan tujuan Allah Ta'ala nak hiburkan hati baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam tersebut Nabi melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan wajahnya yang sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Maknanya Allah Ta'ala bukan duduk di atas arash, tetapi pada malam Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala jemput baginda Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Maknanya tempat itu adalah tempat yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Contohlah kita ni bila kita sayang kat isteri kita, sungguh-sungguh, sudah pastilah kita nak menghargai jasa dia. Kita bawa dia pi pi restoran hak duk atas menara KLCC hak tinggi sekali. Kemudian atas tu pula ada lampu liklak. Kemudian aircon pula sejuk kan. Kemudian tempah pula lilin hak besar paha letak atas meja kan. Kemudian tempah pula kek hak 17 tingkat. Nak bersiang kena naik lift 7 tingkat. Kan nak potong lift tu. Pasal apa? Pasal nak bagi kekasih kita kagum kat kita. Sebab itu Nabi selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, bila turun mai saja ke bumi, orang tak mau lagi Islam, Nabi tak heranlah. Sebab apa? Sebab Nabi bekerja dengan Allah, bukan kerja dengan makhluk. Dan begitu juga kata ulama, ketika mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah di atas bukit Tursina. Adakah Allah Ta'ala itu turun daripada langit mai jumpa Nabi Musa yang berada di atas bukit Tursina? Maka jawab dia tidak. Maka bukit Tursina pada waktu itu
dijadikan tempat yang paling special, tempat yang paling mulia pada Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat dengan Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok lagi. Bila sebut saja Allah Ta'ala ni tidak bertempat, maknanya sejak azali lagi. Sebelum ada apa-apa lagi. Waktu azali ni maksud dia waktu bila? Waktu Allah Ta'ala tak jadikan. Waktu azali ni maksud dia tak ada lagi makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Lepas Allah Ta'ala jadikan makhluk, nama dia waktu imkan. Waktu imkan. Sebelum Allah Ta'ala jadikan sesuatu, waktu tu nama dia azali. Sebab itulah tok-tok guru kita yang mengajar ilmu tauhid menyatakan bahawa Allah Ta'ala ini tidak bertempat. Sebab itu kalau kita buka dalam surah Syura ayat 11, Allah Ta'ala sendiri sebut laisa kamislihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Kita kalau pegang dengan ayat ni pun kita selamat dah insya-Allah. Maipi lah macam mana pun dalam gambaran kita, dalam fikiran kita mengatakan Allah Ta'ala macam ni, kita tetap tak boleh terima. Sebab Allah Ta'ala sebut laisa kamislihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Dalam surah Syura ayat yang ke-11. Sebab tu kena belajar ilmu tauhid. Kalau pergi tanya kawan-kawan kita tak main mengaji, tanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia kata menatang apa pula dah. Hampa tu dia duk kerja mengarut. Kan? Dia jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Bila mai pula ayat lagi satu, mai pula baca-baca yadullah fawqa biaidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Mai ayat tu lagi pening. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan tu. Kan? Kat mengaji dia akan jumpa macam tu. Jenis hak baca Quran, baca terjemahan. Dia akan baca, dia akan rujuk terus kata Allah Ta'ala tu ada tangan. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut laisa kamislihi syai'un. Sebab tu ulama takwil perkataan yadullah, iaitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu bila kita belajar ilmu tauhid, kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni lagu mana? Allah Ta'ala ni lagu mana? Jawab dia, tak ada lagu. Nak abang lagu mana? Tak ada lagu. Kan? Kemudian orang tanya, Allah Ta'ala ni macam mana? Jawab dia, tak ada macam. Tak ada macam. Laisa kamislihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Tak sama. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kita takut hari ni. Bila kita tak belajar ilmu tauhid, dia main ni dalam TikTok ni. Dia ambil style sekerat-sekerat. Hak ni bahaya. Duk percaya hak tu pula, Allahu Akbar. Kita takut kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita mensyirikkan Allah. Mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, tidak sempat bertaubat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Nabi kita pun tak boleh nak tolong kita waktu berada di hari akhirat nanti. Sebab tu wajib kita belajar ilmu tauhid. Sebab tu kalau orang tanya kita Allah Ta'ala melihat dengan apa? Maka jawabnya Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat. Bukan melihat dengan mata, tak. Melihat dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid, kita akan jumpa perkara-perkara yang disebutkan dalam sifat 20. Tu pun mereka duk pemain. Dia berkata belajar apa sifat 20 buat bagi penin orang. Tadi belajar apa belajar sifat 20. Dia kata Allah Ta'ala ni hampa juga abang. Kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tetapi pasal apa ambil 20 ya? Kan? Kita selalu orang tanya lagu tu. Pasal apa ambil takat 20 ya?
Kata Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka jawab dia, kata ulama mudah ya. Kami 20 sifat pun tak larat nak ingat lah. Kalau sifat segala sifat kesempurnaan bagi Allah, ambil pilah 400 kalkulator pun, kalau nak bilang satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah, nescaya tak terbilang kita. Maka kata ulama, dengan 20 sifat yang kita belajar, maka dengan 20 sifat itulah yang melayakkan Allah Ta'ala itu digelar sebagai Tuhan. Dengan 20 sifat yang kita belajar tu telah melayakkan Allah Ta'ala digelar sebagai Tuhan. Apa maksud Tuhan? Yang kita sebut Tuhan ni maksud dia apa dia? Iaitulah tempat bergantung hajat sekalian makhluk. Tuhan ni tempat bergantung hajat segala makhluk. Semua makhluk bergantung hajat kepada Allah. Sebab tu bila kita belajar sifat 20, maka akan diajar kepada kita sifat-sifat makhluk, perbuatan-perbuatan makhluk, yang membezakan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Kita akan belajar. Sebab tu bila orang tak belajar ilmu tauhid, kita jumpa baru-baru ni dalam Facebook seorang perempuan, dia kata Allah Ta'ala ni lebih kurang macam makhluk halus ya. Dia kata lebih kurang macam makhluk halus. Pasal apa? Pasal tak boleh nampak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ditegur oleh alim ulama kepada dia, dan dia pun bertaubat. Jangan kita buat keluar perkara-perkara yang seumpama itu. Sebab sifat makhluk ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama jisim, yang kedua arad. Jisim ni ialah sebesar-besar makhluk. Jisim ni sebesar-besar makhluk. Contoh dia langit dengan bumi. Kemudian sekecil-kecil makhluk, nama dia jauhar firid. Sekecil-kecil makhluk, nama dia jauhar firid. Hak tu. Sekecil-kecil makhluk. Besar mana? Nak tengok dengan mata kasar tak nampak. Bila guna mikroskop baru nampak. Sekecil-kecil makhluk, nama dia jauhar firid. Sebab tu jirim ni dia itulah maksud dia zat yang mana dipecah kepada dua, iaitulah jisim dan juga jauhar firid. Arad pula ialah sifat. Dua ni ada pada makhluk. Sebab tu kalau tanya Allah Ta'ala ni warna apa? Kan? Laisa kamislihi syai'un. Tak sama dengan makhluk. Sampai bila? Sampai bila-bila. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bila kita tak belajar ilmu tauhid, kita akan samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sehingga kan, kalau kita baca dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh JAKIM, kalau kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi tangan Allah tak samalah dengan tangan kita, maka maknanya masih lagi kita menyamakan Allah dengan makhluk. Masih lagi menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jawab dia, laisa kamislihi syai'un. Sebab tu saya merayu kepada ibu ayah sekalian, marilah kita sama-sama belajar ilmu tauhid. Kita perkemahkan balik akidah kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita kena perkemas sebelum masuk bulan Ramadan, iaitulah sembahyang kita. Sembahyang kena perkemas. Sebab kita ada sembahyang tarawih. Jadi bila nak perkemas sembahyang, yang pertama sekali kena perkemas tang wuduk kita tu. Tang ambil wuduk tu. Sebab tu kata ulama, waktu kita basuh muka, membasuh anggota wuduk yang pertama, membasuh anggota wuduk yang wajib, basuhan yang pertama. Bila kita basuh muka ni, kalau boleh jangan kita angkat lagi tangan kita. Biar kita basuh bagi sempurna dulu, bagi kena semua dulu, barulah kita angkat. Kalau kita angkat, basuh-basuh sekerat, kita angkat, kita letak balik, ayat tu dah jadi ayat mustakmal. Ni yang kita kena peringat. Basuh hak pertama. Basuhan kedua, ketiga tak apa. Basuhan yang pertama. Bila basuh tangan, basuh betul-betul. Jangan angkat tangan lagi. Bila dah kena semua dah, barulah angkat tangan. Kita takut kita basuh sekerat, kita angkat, kita letak balik, maka air tu dah jadi ayat mustakmal. Sebab tu kena belajar. Bila kita belajar, lagu tu rupanya
Selama ni ambil wuduk macam mana? Lebih kurang gitu lah. Tak apalah kalau kena betul. Kalau tak betul, selamat hari raya maaf zahir batin. Sebab tu beruntungnya bila kita mengaji, kata ulama. Kita buat tak betul, tetapi Allah Ta'ala terima amalan kita. Kenapa Allah Ta'ala terima? Sebab kita sedang belajar. Duk tengah mengaji. Yang masalahnya duk buat amal ibadah, tak mengaji. Ya? Orang main tarawih, dia main tarawih. Ambil ayat semayang ni pulun lah. Tengok siku pun tak basah. Allahu Akbar. Ha, sebab tu kata almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, bila mai akhir zaman ni, orang yang tak ada ilmu, dia pun kalut buat amal ibadat. Tapi buat dalam keadaan tidak ada ilmu. Tahajud tiap-tiap malam. Tapi ambil ayat semayang siku pun tak basah. Allahu Akbar. Orang yang ada ilmu pula akhir zaman, dia tak buat. Dia kata, orang ajak dia buat solat tahajud, dia tak apa buat luar. Kan? Dia tahu fadilat dah, tapi tak buat. Nah, macam kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Lah ni tak bangun lagi tahajud. Yang mai ni insya-Allah anu hak di rumah. Hak tak mai lagi ni duk ada banyak mana. Nah, rumah tak ada aircon, di bawah aircon dia tertidur sedap lagi. Jaga pukul 9. Han tahajud lepas tahajud. Lelah ni terkejut. Kan? Terkejut pasal apa? Kena sakit jantung. Pasal apa? Duk tidur dalam sejuk. Kan? Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan seterusnya sudah pastilah, iaitulah kita kena belajar, kena ulang kaji balik tentang puasa kita. Sebab kita tak mau tahun ni kita nak buat Ramadan, tahun ni kita nak buat sungguh-sungguh. Yang mana sebelum nak masuk Ramadan ni, kita buat siap dah bajet kita. Banyak mana yang kita nak gunakan, nak sedekah pada bulan Ramadan nanti. Sebab Nabi SAW sebut, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Bagi orang makan bulan Ramadan, tiba-tiba orang yang makan makanan yang kita bagi untuk berbuka puasa, hari itu dia semayang berjamaah, dia baca Quran, dia buat baik dan sebagainya, maka amalan, pahala amalan tersebut kita dapat sama. Dia baca Quran hari itu, kita dapat sama. Sebab tu jangan bagi lepas peluang bulan Ramadan ni. Kita takut Ramadan tahun ni menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Biarlah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Sepatutnya hak tu yang kita kena buat. Kita jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tetapi kadang-kadang kita tak jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat sebelum kamu, kata Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di hujung ayat Allah Ta'ala guna la'allakum. Allah Ta'ala tak sebut sudah pasti kamu jadi orang yang bertakwa, tetapi Allah Ta'ala sebut la'allakum. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut la'allakum, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, maknanya di situ kena ada usaha untuk jadi orang yang bertakwa dengan berpuasa mengikut cara-cara yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Hak Nabi ajak tu ikut yang tu lah. Yang para alim ulama duk ajak kita tu ikut yang tu. Barulah dapat puasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita boleh nilai puasa kita. Kata ulama, kalau kita nak tahu bahawa puasa Ramadan kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak, mudah je. Habis saja berakhir Ramadan, kita boleh tak buat puasa sunat? Kalau boleh, maknanya Ramadan kita clear. Tapi lepas Ramadan, tengok-tengok berat badan kuinat. Dan sebelum Ramadan, berat 60 lah. Tapi bila berakhir Ramadan, naik 80. Kita aku puasa aku mana? Tak tahu. Sepatutnya kuih lama, kuih ringan.
Ni tengok-tengok tu dia habis Ramadan naik jadi 80. Maknanya kita buat tak betul. Sebab Ramadan ni akan mendidik hawa nafsu kita. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita, panjangkan usia kita agar kita dapat bertemu dengan Ramadan dan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar dan kita dapat pada tahun ini bertemu dengan Lailatul Qadar dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijay khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din wa'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah, sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah, dan kami dapat taat kepadamu, ya Allah, dan kami dapat mengenali Rasul-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, ataupun salah seorang daripada mereka, ya Allah, sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, ataupun salah seorang daripada mereka, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkan kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau temukanlah kami, ya Allah, dengan kedua ibu bapa kami, ya Allah, sewaktu berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami, ya Allah, amat merindui senyuman mereka, ya Allah, dan kami amat merindui gelak tawa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu, ya Allah. Dalam masa yang sama, ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau pilihlah pasangan kami ya Allah. Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Kau pilihlah guru-guru kami ya Allah. Kau pilihlah jiran-jiran kami ya Allah. Kau pilihlah sahabat-sahabat kami ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar ya Allah, di hari akhirat nanti ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini ya Allah. Sampaikanlah kami masuk ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Temukanlah kami dan mendapat malam Lailatul Qadar ya Allah pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami ya Allah, agar dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah urusan kami ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak jiran kami ya Allah, jadikanlah anak-anak sahabat-sahabat kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumimu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah daripada segala bala bencana ya Allah, daripada segala wabak penyakit ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala